Anggota Marine mangsa culik di Semporna disahkan selamat. Warga emas ditahan miliki mercun. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Hisham Saleh. Dan juga saya Nolela Muhammad Nur. Ini berita wilayah edisi 14 Julai 2014. Boykot produk Israel hanya berkesan jika libatkan masyarakat dunia dan TLDM mohon kebenaran tembak penceroboh di Semporna. Itu antara tumpuan utama hari ini dan sebelum itu kita mulakan dengan insiden pergolakan di Gaza. Jumlah angka korban penduduk Palestin dalam konflik berdarah dengan Israel kini melebihi 170 orang dengan lebih 1,100 yang lain cedera, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Dan hari ini, tentera rejim Zionis meneruskan misi mengebom Gaza City dengan melancarkan beberapa lagi siri serangan merentasi ruang udara Palestin. Kawasan kejiranan penduduk Palestin di Al-Nasir antara yang menjadi sasaran menyaksikan kediaman penduduk musnah sepenuhnya. Dalam satu serangan udara berasingan, sebuah bangunan kerajaan turut musnah teruk. Kempen besar-besaran Zionis menentang kumpulan Hamas yang mentadbir Palestin masuk hari ke-7 hari ini tanpa sebarang petunjuk akan berlakunya gencatan senjata. Serangan Israel ke atas Gaza turut memberi impak terhadap pasukan Malbat yang menyertai misi pengaman PBB di Lubnan, UNIFIL yang berpangkalan di kem Marakah, Lubnan. Dan difahamkan setakat ini, keadaan masih terkawal walaupun Israel turut melancar tembakan artileri ke arah kem pelarian Palestin di selatan Lubnan yang berhampiran dengan ibu pejabat UNIFIL. Antara itu, Izam Hadi Sidik yang kini berada di Beirut ada butirannya. Tidak cukup dengan serangan di Gaza, tentera Israel turut bertindak melepaskan sekurang-kurangnya 25 tembakan artileri ke atas kem pelarian Palestin di selatan Lubnan. Bagaimanapun serangan itu tidak melibatkan sebarang kematian dan kecederaan, tetapi memberi kesan kepada pasukan Malbat 850-1 yang berpengkalan di kem Marakah kira-kira 80 km dari lokasi serangan. Skuad Alpha RTM bersama petugas media yang tiba di Beirut pada Ahad dimaklumkan keadaan di Lubnan ketika ini tenang, namun keadaan tidak menentu boleh bertukar pada bila-bila masa. Sekarang ni situasi keselamatan semasa berada dalam keadaan tenang dan terkawal, tetapi sukar untuk dijangka dan diramal. Berikutan, untuk makluman, pada bulan lepas, bulan 6 terdapat 3 kali insiden letupan bom kereta di sini, di area sinilah, di Beirut. Ketika ini, pasukan Malbat 850 mempunyai kawasan tanggungjawab di sektor barat bersama-sama pasukan Itali, Ghana, Perancis, Korea Selatan dan Ireland. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan tugasan di Lubnan ini, anggota Malbat tetap bersemangat melaksanakan tugasan tanpa mengira pada bulan Ramadan. Setakat ini kita tidak ada masalah dari segi operasi sebab maklumat yang kita terima daripada pihak atasan. So tugas itu kita teruskan walaupun ancaman yang mungkin akan mengganggu operasian, tapi ia masih berjalan dengan lancar. Malbat 850-1 menduduki 3 buah pengkalan tetap iaitu di Kem Tibnin, Kem Shamrock dan Kem Marakah sebagai ibu pejabat. Ini 6 orang. 6 orang. Baik, jadi ini adalah rutin harian yang dijalankan oleh anggota Malbat 850-1 di kawasan tanggungjawab mereka untuk memastikan keselamatan di kawasan itu. Anggota Malbat yang bertugas ketika ini tidak menghadapi banyak masalah, malah semakin diterima masyarakat setempat. Izam Hadi Sidik bersama juru kamera Rosman Abdul Ghaffar dari Beirut, Lubnan melaporkan untuk TV1. Mengulas mengenai cadangan memboikot produk Israel bagi memberi tekanan kepada rejim Zionis, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata langkah itu hanya akan memberi kesan jika seluruh dunia bersatu berbuat demikian. Betul, Nolela, dan tindakan memboikot melibatkan kelompok yang kecil tidak mendatangkan hasil kecuali ia dibuat secara menyeluruh yang membabitkan seluruh dunia. Tak ada kesan. Bukan tak relevan. Kalau seluruh dunia boikot, barulah boleh. Tapi Yahudi ni dia dah dapat
pelanggan yang terbesar sekali Amerika Syarikat. Jadi Amerika akan mempertahankan dia. Jadi itulah masalah yang kita hadapi kerana Amerika. Cadangan memboikot produk berkaitan Israel bertujuan memberi tekanan kepada Zionis berikutan kekejaman terbarunya membunuh ratusan rakyat Palestin di Gaza. Beliau ditemui di Langkawi selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Berbuka Puasa dan Kebajikan bertempat di Masjid Darussalam. Majlis anjuran JT Point turut meraihkan anak-anak yatim, orang kurang upaya, warga emas dan golongan miskin. Dalam pada itu, pensyarah Institut Tamadun Islam Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah menuntut umat Islam di negara ini merebut ganjaran pahala berganda Ramadan dengan menghulurkan sumbangan kepada tabung bantuan Gaza. Jelasnya, rakyat Palestin amat memerlukan pertolongan masyarakat dunia termasuk Malaysia. Sumbangan yang dihulur sedikit sebanyak dapat mengurangkan penderitaan penduduk Gaza yang kematian orang yang tersayang dan hilang tempat tinggal akibat dibom tentera Zionis. Sedekah bulan Ramadan dengan sedekah bulan-bulan yang lain. Jadi saya mengharapkan oleh kerana perkara ini berlaku di bulan Ramadan, ambillah kesempatan ini ya untuk kita membantu. Jangan sangat-sangat besar. Ditemui selepas berceramah di Masjid UNIZA, Gong Badak beliau berkata, nasib yang menimpa umat Islam di Palestin merupakan isu bersama dan masalah umat Islam sejagat. Ini masalah umat, bukan masalah keluarga, masalah bangsa, masalah negara, masalah umat secara keseluruhan. Saya sebutkan tadi, pahalanya sangat-sangat besar membantu mereka antara hidup dan mati. Sementara itu, Aman Palestin Berhad Cawangan Melaka sasarkan kutipan RM500,000 bagi membantu penduduk Palestin menerusi program Ramadan bersama Palestin dan tabung kecemasan Gaza sepanjang Ramadan ini. Pengerusinya Muhammad Zulfikar Azlan Muhammad Sharif berkata 3 pakej disediakan meliputi bantuan sahur dan berbuka puasa di Palestin dan Masjid Al-Aqsa, bantuan untuk anak yatim dan keluarga miskin serta bantuan wakaf tunai. Terdahulu beliau berbuka puasa dalam program amal wakaf jariah Palestin di Bandar Melaka. Membantu mereka ini untuk membina balik semula bangunan-bangunan yang telah runtuh ataupun yang telah rosak untuk kita yang diselenggarakan oleh Aman Palestin Cawangan Gaza. Jadi sambil itu juga kita punya pakej Ramadan bersama Palestin yang sekarang kita lihat, dan juga tabung kecemasan Gaza yang telah kita lihat baru-baru ini Gaza telah diserang dengan teruk. Pada majlis ini, RM100,000 berjaya dikutip menerusi penjualan meja. Sumbangan orang ramai untuk program itu amat dialu-alukan dan maklumat boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang dan nombor telefon tertera. Malam tadi, Melaka turut melancarkan tabung untuk Gaza bagi membantu penduduk Palestin. Tabung berkenaan akan ditempatkan sehingga 17 Julai ini di Bazar Ramadan Mega Hang Tuah Mall bagi memudahkan orang ramai menghulurkan sumbangan. Saya yakin kita boleh menyumbang sedikit sebanyak di dalam memberi erti kehidupan kepada mangsa-mangsa serangan zalim Zionis di bumi Gaza. Lebih-lebih lagi dalam masa nak menyambut Syawal yang tidak lama lagi ini. Lebih RM12,000 berjaya dikumpul pada hari pertama pelancaran tabung berkenaan semalam. Baiklah, kita beralih ke perkembangan pencerobohan terbaru di Semporna. Anggota Polis Marin Zakia Alip mangsa culik sekumpulan penceroboh di Pulau Mabul lewat malam Sabtu lalu dilaporkan selamat. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar ketika mengesahkan perkara itu berkata Zakia menghubungi isterinya antara pukul 9 hingga 10 malam tadi. Menyatakan beliau selamat meskipun kini ditahan penculik. Bagaimanapun, anggota Polis Marin itu tidak menyatakan lokasi dia ditahan. Sahlah sekarang bahawa seorang lagi anggota kita itu telah dibawa lari oleh penjenayah ini. So kita belum tahu lagi lokasinya di mana.
Tetapi malam tadi anggota kita ini telah berhubung dengan isterinya, memaklumkan isterinya bahawa dia okey, tidak ada apa-apakan, dan dia dikawal oleh penyenayah itulah, ya. Dalam kita percaya dia dicolek oleh penyenayah itu. Ketika ditemui media di Sandakan, Tan Sri Khalid berkata beliau percaya terdapat dalang yang membocorkan maklumat di sebalik pencerobohan itu, termasuk kedudukan pasukan keselamatan dan masa yang mudah dan sesuai untuk melakukan serangan. PDRM akan meneruskan usaha kerjasama dengan pasukan keselamatan negara jiran untuk menyiasat kes pencerobohan berkenaan. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM akan memohon kepada kerajaan bagi membenarkan angkatan itu melepaskan tembakan terhadap mana-mana pihak yang menceroboh kawasan perairan Sabah. Sebelum ini, pihak berkuasa keselamatan yang ditugaskan di wilayah itu tidak dibenar melepaskan tembakan terhadap penceroboh, dan situasi itu menyebabkan kumpulan penceroboh seringkali berjaya meloloskan diri daripada ditahan. Shoot on sight for any suspicious. Enggak. Kalau kita tak apa kerja dia, lari habis. Because dia are clever also. Because dia orang gunakan teknologi dan juga bot lebih berkuasa tinggi. Because dia matter of survival, kan? So saya harap dengan penglibatan kapal sebagai sea basic, mothership, dan juga dengan pelibatan semua, kita akan mementas mana-mana penjenayah. Tan Sri Abdul Aziz ditemui media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Panglima Armada antara Laksamana Madya Datuk Abdul Hadi Rashid dengan Laksamana Madya Datuk Muhammad Roslan Muhammad Ramli di Lumut, Perak. Dalam pada itu, 2 pelantar minyak milik Petronas di Timur Sabah akan digunakan sebagai pangkalan laut bagi memperkukuh kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom selewat-lewatnya Disember tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim mengulangi pendirian kerajaan akan terus bertindak pada tahap maksimum dalam apa sahaja bentuk demi menjamin keselamatan rakyat dan kedaulatan negara. Bercakap di Kangar, beliau menyifatkan insiden terbaru di Semporna baru-baru ini merupakan satu realiti ancaman yang memerlukan usaha bersama seluruh rakyat Malaysia. Dan kita juga minta rakyat yang kita akan gerakkan untuk sama-sama menjaga keselamatan. Di realiti kenyataan yang sedang berlaku sekarang ini bahawa kita bukan saja diancam oleh kumpulan yang ingin mencolek dan mendapat tebusan, tetapi mereka juga berbahaya dari segi keselamatan nyawa, dan termasuk anggota keselamatan kita juga mendapat ancaman. Datuk Seri Syahidan ditemui media pada Majlis Sumbangan Yayasan Pok dan Kasim sempena Ramadan. Dan ini amaran Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada semua pengguna media sosial di negara ini yang memperlekeh usaha pasukan keselamatan yang mengawal Eskom. Ini adalah masalah negara yang pasukan keselamatan kita harus diberikan sokongan moral oleh rakyat keseluruhan, termasuk bloggers ataupun social media players, harus bersama-sama, bukan hanya pandai mengutuk saja. Apa yang berlaku merupakan satu cabaran hebat yang terpaksa dihadapi. Pun begitu, tindakan pihak musuh yang melakukan serangan secara gerila itu bagaimanapun tidak sedikit pun melemahkan pasukan keselamatan. Dan ditemui di majlis berbuka puasa bersama warga kementerian itu di Kota Baru, beliau memberitahu PDRM bakal mengambil alih pentadbiran dan operasi Eskom sepenuhnya mulai esok. Sementara itu, suasana sayu dan pilu menyelubungi upacara pengkebumian Korporal Abdul Rahaj Jamuan yang terkorban dalam insiden serangan hendap di Pulau Mabul oleh pengganas suluk pagi tadi. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Kebun Bunga Batu Tiga Semporna kira-kira pukul 10.30 pagi.
Upacara pengkebumian wira negara ini dilaksanakan mengikut istiadat penghormatan polis. Hujan renyai sepanjang upacara pengkebumian tambah menghiburkan seluruh yang hadir. Ibu Allahyarham Kamsiah Udanan, bapa Jamuan Ajuan dan isteri Allahyarham Salamah Ahmad serta kaum keluarga antara yang tidak mampu menahan sebab. Turut hadir memberi penghormatan terakhir Ketua Polis Daerah Semporna Superintendent Mazlan Lazim, pegawai-pegawai kanan PDRM serta rakan sekerja Allahyarham. Dalam insiden Sabtu lalu, rakan Allahyarham Zakir Adib dilapor masih hilang, dipercayai diculik pengganas terbabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita berbicara pula berkenaan dengan membaca Al-Quran. Tapi istimewanya dalam Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Membaca Al-Quran merupakan satu kemuliaan menjadi seorang Muslim dan mukmin. Kerana kitab suci ini tidak pernah mengalami sebarang perubahan pun, ya, kekal sampai kiamat. Siapa yang memeliharanya tentulah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan dikenali dengan bulan Al-Quran. Dalil sangat jelas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu pula, ya, turun secara khusus pula dalam keadaan dan kondisi yang lain dalam masa Lailatul Qadar. Ya, hadirin rahimakumullah. Cuba kita bayangkan dalam Ramadan, ya, atau luar Ramadan. Kita baca Quran, tiba-tiba jatuh wang RM10. Baru satu ayat, alif, buang RM10. Lam, buang RM10. Mim, buang RM10. Tiba-tiba dalam Ramadan baru sebut alif, buang RM10,000. Rasanya yang mana kita nak pilih? Jangan lepas peluang dalam Ramadan. Cuba kita bayangkan, kalau bukan Ramadan, kita baca satu ayat, kita tahu dah hadis tu, tak katakan alif lam mim satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semua tahu dah hadis ni. Sekarang waktu beramal, ya. 1 dapat 10. Dalam solat jika kita baca jadi 100. 1 100, 3 huruf 300. Bayangkan kita baca dalam Ramadan. Betapa banyaknya ganjaran yang Allah beri. Tapi ingat, lakukan semuanya kerana harapkan redha, ikhlas. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bacalah Quran, hormati Ramadan. Usia 63 tahun sepatutnya menjadi teladan kepada golongan yang lebih muda. Namun sebaliknya berlaku di Terengganu apabila seorang peniaga runcit yang juga warga emas didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu kerana memiliki pelbagai jenis meracun. Pertuduhan terhadap Mamat Said dibuat di hadapan Magistrate Rozianti Muhammad Hanafi. 17 Julai ditetapkan sebagai tarikh keputusan kes. Jaminan RM2,000 ditawarkan terhadap tertuduh selepas mengaku bersalah di bawah Seksyen 8 Bahan Letupan 1957. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh pada 10 Julai lalu didakwa memiliki pelbagai jenis meracun dan bunga api bernilai RM10,000. Dia ditahan dalam serbuan khas di kedai runcit miliknya ketika sedang berniaga. Dan sementara itu, di Alustar Kedah, pemilik laman sosial Facebook Padi Jantan direman 4 hari bermula hari ini. Penahanan bertujuan membantu siasatan berhubung ugutan menembak Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir dan Setiausaha Sulit Sultan Kedah Datuk Paduka Said Unan Masri Said Abdullah pada 11 Julai lalu. Tertuduh yang berusia 39 tahun dibawa ke Mahkamah Magistrate Alustar pagi tadi. Dia yang berasal dari Alustar ditahan di sebuah lokasi di Shah Alam, Selangor petang semalam. Penahanan disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah, ACP Muhammad Nashiria.
Lebih 20 laporan polis dibuat pelbagai pihak mendesak pemilik akaun Facebook Padi Jantan ini ditahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu melakukan ugutan jenayah. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Krisis politik Selangor. Kemelut berpanjangan berhubung kedudukan Menteri Besar Selangor disifatkan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Noh Omar, hanya membuang masa dan mengakibatkan pentadbiran kerajaan negeri terganggu. Apa yang berlaku katanya perlu dijadikan iktibar. Rakyat perlu menilai parti politik yang mementingkan mereka dan bukannya untuk kepentingan peribadi. Parti besarnya sendiri menghadapi tekanan. Sudah tentulah beliau sebagai manusia biasa sudah tentu tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pentadbiran negeri. Sebaliknya sedikit sebanyak sudah tentu akan mengganggu perjalanan pentadbiran beliau sebagai Menteri Besar. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan Pakatan Rakyat mereka lebih mementingkan kedudukan dan juga jawatan individu tertentu daripada mementingkan kepentingan rakyat. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang menolak dakwaan kerajaan negeri yang mengatakan negeri itu dianaktirikan kerajaan persekutuan dalam pembahagian peruntukan. Datuk Zainal Abidin Osman sebaliknya berkata kerajaan mengeluarkan peruntukan besar bagi pembangunan ekonomi Pulau Pinang bernilai hampir 7 bilion ringgit. Kerajaan negeri sepatutnya menggandakan pendapatan dan memastikan pembangunan terus berkembang di Pulau Mutiara. Ini memandangkan pelaburan langsung asing FDI yang direkodkan oleh Pulau Pinang agak menurun sejak kebelakangan ini. Jadi UMNO Pulau Pinang berharap kerajaan negeri akan terus memastikan negeri Pulau Pinang ini ada klimaks ataupun ada suasana yang baik pada pelabur kerana kerajaan persekutuan telah belanjakan banyak sekali peruntukan untuk memberi infrastruktur kepada negeri ini. Jambatannya 4.5 bilion, landasan kereta apinya 2.2 bilion, pembesaran jambatan pertama 250 juta dan berbagai infrastruktur lagi yang dibuat. Khusus untuk memberi maklumat kepada pengguna mengenai harga-harga barangan di Pasar Basah, Pasar Borong dan Pasaraya seluruh negara sempena Ramadan dan Aidilfitri, laman web satupengguna.com diwujudkan. Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK itu antara usaha mendidik pengguna lebih peka harga semasa barangan keperluan selain mengetahui hak-hak mereka. Kurangnya kesedaran pengguna mengenai hak-hak mereka menyebabkan mereka selalu ditindas oleh segelintir peniaga yang suka mengambil kesempatan. Kempen penurunan harga yang sedang berjalan sekarang oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan sebenarnya memberi faedah kepada banyak pihak, terutama pengguna dan juga pemilik-pemilik pasaraya. Bagi menangani isu kenaikan kos sara hidup, situasi hanya mampu dikawal jika semua pihak berganding bahu. Program Jelajah Ramadan RTM 2014 tiba di Kelantan. Pelbagai aktiviti dirangka bagi mendekatkan masyarakat dengan Jabatan Penyiaran. Kelantan merupakan negeri pertama dijelajahi untuk destinasi ketiga diikuti Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan sebelum kembali semula ke Kuala Lumpur. Sepanjang di Kelantan, tim Jelajah Ramadan RTM 2014 akan mengambil kesempatan bertemu mesra dengan orang ramai selain meneroka beberapa lokasi menarik di negeri Cik Siti Wan Kembang. Sebenarnya ini merupakan aktiviti
nak dikatakan tahunan juga, yang menggarap dan mempunyai objektif tertentu yang sekaligus merakyatkan RTM itu sendiri dalam kalangan masyarakat. Kerana kita selain kita terkenal dengan penghibur pemberitahu, kita juga mempunyai tanggungjawab sosial yang perlu kita mainkan peranan, terutama dalam soal memberikan bantuan amal kepada golongan asnaf dengan bersama-sama anggota-anggota lain, terutamanya dari agensi-agensi di dalam negeri. Majlis penyerahan bendera jelajah Ramadan 2014 kepada pengarah penyiaran Kelantan Zulkifli Salih dilakukan wakaf di Wakaf Cik Ye Kota Baru semalam. Hampir 200 warga Radio Malaysia Kelantan FM termasuk ahli kelab sahabat 4x4 Kelantan FM, penceramah serta artis tempatan hadir pada majlis berbuka puasa yang berlangsung di Anjung Seni. Petang ini, kira-kira 500 tetamu akan diraikan dalam majlis berbuka puasa selain majlis bahagian zakat kepada pelajar kurang berkemampuan oleh jutawan kosmetik Dr. Vida. Saudara, setakat ini sahaja perkembangan setengah jam berita wilayah untuk hari ini, Isnin 14 Julai 2014. Dan sebelum berakhir, saksikan visual kesan kemusnahan di Gaza yang pastinya meruntun hati umat Islam di seluruh dunia ketika menyambut Ramadan. Dengan itu, berita wilayah tulus kepada anda. Assalamualaikum.